Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pelajar tingkatan 3. Hari ini kita akan masuk bab 1, jadual dan graf. Okey. 1.1, ciri-ciri dan kegunaan jadual. Kita akan lihatlah ciri-ciri dan kegunaan jadual. Yang pertama, jadual merupakan cara untuk mempersembahkan suatu data dan maklumat lebih tersusun. Yang kedua, data dan maklumat yang dipersembahkan dalam bentuk jadual lebih mudah dibaca, difahami dan ditafsirkan. Seterusnya, ciri-ciri jadual. Ciri-ciri jadual mempunyai tajuk, data dan maklumat serta sumber yang bersesuaian. Ini ciri-ciri jadual lah. Kita tengok kegunaan jadual. Data dan maklumat dalam jadual digunakan untuk menghasilkan graf mengikut kesesuaian. Digunakan untuk melihat perubahan dan pertalian antara dua set maklumat. Seterusnya, perkelasan maklumat dalam jadual adalah lebih tersusun dan mudah menarik perhatian orang yang melihat. Kita tengok contoh dia, contoh jadual. Contoh jadual jumlah hujan bulanan di Kuala Pilah, Negeri Sembilan pada tahun 2016. Ini contoh jadual yang pertama. Contoh jadual yang kedua adalah sukan kegemaran murid lelaki tingkatan 3 Alpha yang pada tahun 2016. Ini contohlah, dua contoh untuk jadual. Seterusnya, kaedah pengumpulan maklumat ni dia ada kaedah pemerhatian, kaedah temu bual, banci. Yang keempat, soal selidik. Seterusnya, rujukan ke perpustakaan ni. Ke perpustakaan. Kaedah pemerhatian, kita tengok dulu macam mana kaedah pemerhatian ni dilakukan. Kaedah pemerhatian ni adalah kaedah pengumpulan maklumat yang mudah dan cepat dilakukan. Maklumat yang hendak dikumpulkan dapat diperolehi melalui pemerhatian dan mencatat perkara-perkara yang berkaitan dengan maklumat yang hendak dikumpulkan. Kaedah temu bual. Yang kedua, kaedah temu bual adalah kaedah pengumpulan maklumat secara lisan melalui perjumpaan atau soal jawab dengan seseorang. Kaedah ini sesuai untuk mengumpul data atau maklumat yang berkait dengan berita, pendapat atau nasihat. Kaedah temu bual ni akan kita guna untuk membuat kajian lapangan lah. Kita ada 4 kaedah yang akan digunakan untuk kajian lapangan. Yang seterusnya, banci. Banci adalah kaedah pengumpulan maklumat yang berkaitan dengan suatu jumlah yang dihitung. Jabatan Perangkaan Malaysia kebiasaannya menggunakan kaedah ini untuk menghitung jumlah penduduk Malaysia berdasarkan perkara-perkara seperti umur, pekerjaan, pendapatan, bangsa dan jantina. Kalau dekat taman, kamu akan ada satu kad kecil lah, dia tampal dekat rumah kamu tu. Itu adalah kad daripada Jabatan Perangkaan Malaysia. Seterusnya, soal selidik. Borang soal selidik tentang cara murid datang sekolah. Ini pun, kaedah ni akan digunakan untuk kajian lapangan. Kaedah pengumpulan maklumat melalui soal selidik dilakukan dengan mengedarkan borang soal selidik kepada orang ramai. Borang yang telah diisi perlu dikumpulkan semula. Contohnya borang yang ni. Kita isi, lepas tu orang yang kita bagi untuk soal selidik ni dia akan tanda. Lepas tu kita kumpulkan balik. Contoh borang soal selidik adalah seperti berikut. Inilah borang contoh dari borang soal selidik. Seterusnya, rujukan ke perpustakaan sebenarnya. Kaedah rujukan ke perpustakaan adalah kaedah pengumpulan maklumat yang dilakukan dengan merujuk bahan-bahan yang sudah diterbitkan seperti buku, majalah, risalah, kereta akhbar, laman web atau cakra padat. Ini adalah rujukan dekat perpustakaan lah. Perpustakaan bergerak ke perpustakaan negeri. Itu adalah benda-benda ni. Seterusnya kita pergi pula 1.2, ciri-ciri dan kegunaan graf.
Okey, apabila kita dah siap jadual, kita akan ambil data jadual tu, kita akan buat graf lah. Okey, kita akan tengok dulu ciri-ciri kegunaan graf. Kita ada 3 graf, iaitu graf bermudah, yang kedua graf garisan mudah, yang ketiga adalah graf gabungan. Okey, kita akan pergi satu persatu, iaitu graf bermudah. Okey, graf bermudah ni dia terdiri daripada paksi menegak. Okey, dia ada paksi menegak. Yang kedua, dia ada paksi mendatar. Okey, ini paksi mendatar. Yang seterusnya adalah tajuk. Dia kena ada tajuk, nanti kita akan pergi. Yang ketiga, yang keempat, mendatar ketinggian mewakili kuantiti sesuatu komponen. Ni dia mewakili sesuatu kuantiti lah kat situ. Okey, kita akan tengok dia punya kegunaan graf bar mudah. Kegunaan graf bar digunakan untuk mempersembahkan data yang boleh dikira seperti orang, kereta, rumah dan lain-lain. Graf juga digunakan untuk menunjukkan perbezaan antara komponen yang dikaji. Ini contoh dia. Graf bar mudah dia kena ada 5 perkara ini. Yang pertama, dia kena ada tajuk. Yang kedua, dia kena ada paksi menegak menunjukkan bilangan murid. Yang ketiga, paksi mendatar menunjukkan cara murid datang ke sekolah. Yang keempat, bar ni. Okey, bar ni. Yang kelima adalah petunjuk. Graf bar mudah ada 5. Okey, kita pergi pula graf garis. Graf garis dilukis secara garisan yang panjang. Garisan yang curam menggambarkan perubahan yang besar, manakala garisan yang landai menggambarkan perubahan yang kecil. Jika garisan mendatar bermakna tiada perubahan yang berlaku pada nilai yang berkenaan dalam tempoh masa tertentu. Okey, ini adalah contoh kegunaan graf bar mudah. Apa kegunaan dia? Adalah menggunakan garisan untuk menunjukkan suatu perkara yang mengalami perubahan jumlah atau nilai yang berterusan. Okey, contoh dia adalah mata wang lah, mata wang ringgit, mata wang USD ke atau ringgit Malaysia. Okey, contoh bulan Oktober berapa dia punya produce sale dia. Okey, berapa jumlah dia keluar pembelian RM tu. Okey, data yang dipersembahkan menggunakan graf garis ialah maklumat minsu bulanan, perubahan penduduk, jualan barang atau produk, pengeluaran hasil tanaman dan lain-lain. Ni contoh dia lah, termasuk tadi tu lah, produce sale USD tu, berapa jumlah sale tu. Okey, jumlah barang, jualan barang atau produk yang kita jual lah. Okey, seterusnya graf garis ni ada tiga dia orang panggil apa? 3 perkara lah yang perlu ada dalam graf garis ni. Yang pertama ada tajuk. Yang kedua, paksi menegak menunjukkan guna tenaga dalam sektor ekonomi. Paksi mendatar menunjukkan tahun. Okey, tahun lah. Daripada 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, adakah berlaku peningkatan dari segi guna tenaga dalam sektor ekonomi di Malaysia. Seterusnya graf gabungan. Graf gabungan ni dia bergabung antara graf bar mudah dan juga graf garis untuk menunjukkan dua maklumat berlainan dalam satu graf. Okey, seterusnya kegunaan graf bar gabungan ni dia menunjukkan perubahan atau perbezaan antara dua perkara yang saling berkaitan. Contoh dia suhu dan hujan. Okey, dia saling berkaitan lah suhu dan hujan ni. Kita akan tengok harga jualan dan pengeluaran. Okey, kita tengok ini graf gabungan dia ada 4. Okey, tadi graf garis dia ada 3, graf bar mudah dia ada 5 perkara. Graf gabungan dia ada 4, iaitu tajuk, paksi menegak menunjukkan jumlah hujan. Okey, paksi menegak menunjukkan jumlah hujan. Yang kuning ni adalah jumlah hujan lah, berapa hujan. Paksi mendatar menunjukkan bulan, berapa Januari, Februari. Okey, berapa hujan tahunan bagi Januari. Seterusnya paksi menegak menunjukkan suhu. Okey, ni paksi menegak yang sebelah kanan ni dia menunjukkan suhu pula. Ni graf garis ni. Graf bar ni untuk hujan, graf garis ni untuk graf suhu. Okey, itu yang maksud dia saling berkaitan antara suhu dan juga hujan. Okey. Itu sahaja berkaitan
jadual dan graf, iaitu ciri dan kegunaan dia. Okey, setakat itu sahaja untuk minggu ini, iaitu 1.1 dan 1.2. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Tajuk 1.3 iaitu langkah-langkah untuk membina jadual. Okey, untuk minggu ni kita akan buat tajuk 1.1, 1.2. Saya akan bagi latihan dengan kamu rujuk kepada modul yang telah kamu beli di koperasi. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.